السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 23 daripada surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين. Dan sekiranya kamu berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka bawalah datang satu surah yang sama dengannya, dan serulah penolong-penolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu ini dari kalangan yang benar. Dan jika kamu tidak mampu, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu, maka takutilah neraka yang mana bahan bakarannya adalah daripada manusia dan juga batu-batu. Ia telah pun disediakan untuk orang-orang kafir. Baik, ayat ini adalah satu cabaran buat golongan musyrikun kafirun yang menjadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni menganggap Nabi Majnun, orang gila, mengatakan Nabi ni kahin, ahli sihir, mengatakan Nabi ni bomo, kahin, sahir, dan macam-macam lagi gelaran diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Allah beri pada mereka ni cabaran. Kalau Muhammad ini datangkan Quran itu daripada dirinya sendiri, maka kamu lawanlah beliau, lawanlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan satu cabaran. Mukjizat Nabi-Nabi yang Allah utuskan adalah selaras dengan keadaan waktu mereka hidup, umat yang mereka hadapi. Macam Nabi Musa sebagai contohnya, pada masa itu golongan Fir'aun ataupun penduduk negara Mesir sangat berbangga-bangga dengan pencapaian ilmu magic, sihir yang mereka ada. Maka Allah SWT mengutuskan Nabi Musa membawa satu mukjizat berupa tongkat hayatun tas'a, tongkat yang merupa ular yang boleh makan segala macam ular-ular yang didatangkan oleh ahli-ahli sihir. Nabi Isa pula pada zamannya terkenal orang dengan perubatan. Lalu Allah ceritakan tentang Nabi Isa, wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbiukum mimma tadakhiruna wa ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa pula Allah beri kepadanya kemampuan untuk merawat pesakit-pesakit, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan diciptakan daripada tanah, digumpal-gumpal, lemparkan jadi burung terbang. Bahkan Nabi Isa juga mengetahui apa yang mereka simpan, apa yang mereka makan kat rumah, walaupun Nabi Isa tidak bersama dengan mereka. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim pula dibakar dalam api oleh maharaja yang ganas dan juga sombong itu, Namrud, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendepani umat yang sangat terkenal dengan bahasa-bahasa yang indah. Jadi Nabi Muhammad SAW dibekalkan dengan kemampuan mukjizat yang mana melemahkan golongan yang nak menentang baginda alaihissalam, iaitulah baginda datang dengan Al-Quran. Quran ini kata para ulama, contohnya Al-Imam As-Suyuti dan kitabnya Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran, bahawa Quran ini datang dengan mukjizat, iaitulah yang pertama, redaksinya, gaya bahasanya yang sangat indah dan teliti. Itu hanya dimengerti oleh orang yang belajar bahasa Arab. Yang kedua, kehebatan Quran ini terletak pada kisah yang lampau yang dibawakan olehnya dan menepati apa yang ditemui oleh manusia pada hari ini. Sebagai contohnya kisah Firaun tenggelam. Saintis membuktikan bahawa jasad Firaun ini yang ada dekat Mesir ini, bila dibedah siasat, didapati memang paru-parunya penuh dengan air garam. Manakah mungkin dalam paru-paru masuk
air garam melainkan ditenggelam dalam laut. Jadi Quran menceritakan benda itu. Apa lagi? Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Adalah dunia dan juga langit ni asalnya satu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan kedua-duanya. Maka ada teori the Big Bang yang menunjukkan bahawa masih ada lagi batu-batu yang bergerak pergi dari arah bumi, bukan ke arah bumi, dari arah bumi. Jadi menunjukkan proses pemisahan di antara bumi dan langit itu masih lagi berlaku. Jadi membuktikan kebenaran Quran sekali lagi. Ini adalah mukjizat yang kedua, aspek kemukjizatan yang ada dalam Quran yang kedua. Dan yang ketiga, ya, bahawa Quran ini juga membawa teori-teori ilmiah, bukti-bukti ilmiah yang makin hari makin terbukti kebenarannya. Tadi yang kedua, kisah-kisah lampau dan kisah-kisah yang akan datang yang tak pernah terfikir oleh manusia, penciptaan manusia, turunnya teori-turunnya air dari langit. Ya, ini semua menunjukkan bahawa Quran bukanlah dibuat oleh seorang yang ummi, yang tak pernah belajar daripada mana-mana sekolah pada masa itu. Dan orang-orang yang berpengaruh kelilingnya pun telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat baginda sallallahu alaihi wasallam sangat memerlukan dambaan bimbingan mereka. Jadi inilah dia kehebatan daripada Quran, kemukjizatan Quran yang terbukti padanya, berbanding dengan kitab-kitab yang dipegang oleh agama yang lain sebagai contohnya Yahudi dan juga Nasara. Dalamnya banyak penyelewengan, banyak benda tak masuk akal cerita dalamnya. Bahkan daripada satu kepada yang lain, negeri kepada yang lain, negara kepada yang lain, tak ada persamaan. Kalaulah Nabi Isa turun lagi pada waktu ini, dimasuk ke gereja Jalan Gasing, pergi ke gereja ke Amerika, pergi gereja ke Germany, dia akan pening macam-macam cara semayang yang tak pernah diajar dahulu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu